Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Tuhan kami, jadilah kami semua orang-orang yang baik-baik. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Wahai Tuhan kami, jadilah kami benar-benar muslim, mukmin, dan benar-benar bertakwa kepadamu ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita masih lagi baca tajuk asal usul berlakunya syirik dalam masyarakat manusia, di mana pengarang telah memulakan tajuk syirik ini bermula daripada di zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai ke Nabi Ibrahim, sehinggalah malam ni kita baca tajuk masyarakat Rom Timur dan Barat. Masyarakat Rom Timur dan Barat termasuk tanah jajahan mereka Syam. Syam ni 4 buah negara sekarang, iaitu Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Dulu satu negara nama Syam, sekarang dah dibahagi-bahagikan. Dan Mesir, Mesir juga adalah beragama Kristian. Dulu semua ni Kristian. Masa Nabi mari tu, sebelum tu mereka ni orang Kristian, orang Nasrani. Orang Nasrani, mereka ni asalnya pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pada peringkat awal mereka berpegang dengan agama Tauhid. Masa dengan Nabi tu mereka dengan Tauhid lah. Asalnya dengan Tauhid yang betul, akidah yang betul, dan menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah hamba serta pesuruh Allah. Di masa betul dulu, masa awal, masa betul tu, masa menganut agama orang asal tu daripada Nabi Isa tu hamba Allah lah, pesuruh Allah, yakni Rasulullah. Namun kemudian mereka meminda agama Nabi Isa alaihissalam. Apabila Nabi Isa mati, tak ada, dia pakai dia ubah, sehingga ia menyeleweng dan sesat. Jadi menyeleweng dan sesat. Mereka pula berpecah kepada 2 golongan, iaitu Ortodok dan Katolik. Jadi 2. Jadi begitulah maknanya sepanjang hidup manusia ni. Memang manusia ni dia berubah. Akal manusia ni dia fikir sama. Hak agama dia fikir,
politik dia fikir, cari makan dia fikir. Jadi sepatutnya agama ni dia tak payah fikir dah, dia ambil saja. Dia faham, dia ambil, dia amal, dia sebar. Agama ni asalnya sepatutnya dia ambil dia faham, dia belajar, dia ambil, dia beramal dan disebar. Itu sepatutnya. Dia tak payah nak cokeh, nak pindah, nak ubah, tak payah. Tapi oleh kerana manusia ni dia kreatif, akal dia ni sentiasa bergerak, berfikir. Jadi dia fikir, dia nak ubah juga. Jadi sepatutnya duniawi lah dia ubah. Dia majukan dunia ni, dia majukan senjata, dia majukan muasalat, memajukan hal-hal politik sepatutnya supaya memberi maslahah, kesenangan, kemudahan kepada orang Islam atau orang bukan Islam. Kalau orang Islam supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah dengan mudah dan senang. Selepas itu muncul pula golongan Protestan. Satu mazhab pula. Mula-mula Ortodok dan Katolik. Daripada agama Nabi Isa tu, Kristian tu, tubik dua mazhab. Mazhab besar. Lepas tu tubik pula kerah lagi. Mereka bukan lagi menjadi mazhab dalam agama Kristian. Bukan jadi mazhab, tetapi berubah menjadi agama yang berasingan. Dia memanglah maknanya manusia ni dia ada kumpulan dia ada ketua dia ada orang agama dia. Orang agama Kristian, Yahudi jadi mazhab-mazhab, kadang-kadang tukar jadi agama. Macam hak ni Protestan ni jadi agama pula dah. Ia punya menyeleweng, punya menyeweng, erek punya erek, akhir jadi agama baru. Dia jadi sesak maknanya. Sebab tu kita dalam Islam pun itu kadang-kadang tubik mazhab. Tubik mazhab Syiah. Lepas tu macam-macam pula mazhab Syiah. Ada hak yang melampau hulu, ada yang sampai jadi sesak, ada yang sampai mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi melampau. Jadi karuk maknanya. Begitu juga mazhab-mazhab lain. Betul juga kadang-kadang asalnya mari daripada politik. Perbezaan politik. Syiah tu asalnya berbeza fahaman politik. Apabila wafatnya Nabi SAW, mereka melihat Sayyidina Ali yang paling layak. Dah mesyuarat keputusannya pilih Abu Bakar. Dia bawa akhirnya jadi mazhab agama pula dah. Akhirnya siapa kafir Abu Bakar. Jadi bukan sahaja dalam Kristian, dalam Islam pun macam-macam puak. Kalau kita baca, kita dengar macam-macam puak. Hak siapa dak semayang tu pun ada. Ada hak sembah kemaluan puang pun ada. Jadi macam-macam cara penyelewengan di atas nama agama. Bahkan saling bermusuhan pula antara satu sama lain. Kemudian diikuti pula dengan penyelewengan akhlak, politik dan lain-lain dalam masyarakat mereka. Dalam masyarakat mereka meminda agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam menjadi agama syirik. Akhirnya jadi agama syirik pula dah. Sembah terus Nabi Isa, sembah terus. Anggap Nabi Isa tu Tuhan. Ada yang anggap Nabi Musa tu anak Tuhan. Jadi kita baca kisah mereka ni, di samping jadi ilmu, jadi ilmiah, kita juga nak ambil pengajaran supaya tak berlaku kepada kita orang Islam. Apabila kita orang Islam ada jemaah-jemaah ni, kumpulan-kumpulan ni, parti-parti ni, kita tak ambil jadi tubik kumpulan yang jadi hulu, jadi melampau. Akhirnya dia buat parti ataupun jemaah kumpulan ni nak jadi macam agama pula dah. Keluar saja kumpulan dia,
jadi munafik. Keluar daripada kumpulan dia, jadi lari daripada Islam, keluar daripada Islam. Jadi kita baca cerita-cerita lalu pun nak ambil pengajaran daripada tu. Di samping kitab yang kita baca ini lebih kepada cerita akidah, tetapi kita ambil juga pengajaran untuk menyuluh dan melihat apa yang berlaku dalam dunia yang sezaman dengan kita ini. Seterusnya, masyarakat Yahudi. Menurut Tuan Guru, masyarakat Yahudi sama juga dengan masyarakat yang dibicarakan di atas. Jadi berlaku macam hak Kristian juga. Berlaku gitu. Mereka adalah masyarakat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi perutusan Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi yang menyelamatkan mereka daripada kesesatan dan cengkaman Fir'aun. Namun tidak lama selepas itu, mereka mula menjadi masyarakat yang tidak dapat dijadikan tauladan dan ikutan yang baik. Jadi kita juga lupa je Nabi Musa mati. Jadi akhirnya lama kelamaan ustaz-ustaz ada, ulama-ulama ada, tok-tok guru yang ada tu, dia pindah. Dia rasa nak makan, dia rasa nak fikir banyak, dia rasa nak hidup mewah, nak kesenangan, nak pengaruh, nak jawatan. Suasana masa tu mungkin berpihak ke belawang ataupun berpihak kepada raja yang ada pada masa tu, maka ubah. Lama kelamaan ubah. Mungkin masa mula-mula tu ubah, hak haram je jadi haram je. Hak lama ubah jadi kufur. Ya, mula-mula berubah ni dalam Islam pun begitu juga. Kita orang Islam ni biasanya ubah adat dulu, ubah ibadat, ubah halal haram. Akhir lama ia jadi bukan sahaja bid'ah, jadi khurafat, akhirnya jadi kufur. Jadi kufur. Yang bawa hal-hal ini orang agama. Kalau orang tapi sudu, ia tak tergamak nak bawa, orang pun tak mau ikut. Orang agama yang bawa. Al-Quran mendedahkan sifat-sifat mereka yang jahat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Maksudnya, sesudah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu, padahal sesungguhnya ada satu puak daripada mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat, kemudian mereka mengubah dan memularkan dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan itu salah. Jadi Allah Ta'ala beritahu ke Nabi, adakah kamu taruh harapan kepada orang Yahudi di zamanmu tu, mereka ni baca kitab Taurat, mereka ubah pula kitab Taurat, mereka pesong pemahaman yang sebenar, sehingga mereka jadi sesat
sehingga mereka jadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maksudnya, kecelakaan besar bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkannya yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan itu. Ayat ni juga begitu sama saja. Mereka ubah ni orang agama lah. Ustaz-ustaz lah, maknanya guru, ulama-ulama mereka yang ubah ni. Kalau orang lain tak berani nak ubah, orang pun tak percaya. Tujuan ubah itu liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka jual, cari pitih, cari pangkat, cari kedudukan. Supa je lah makna Yahudi, orang Islam ke, orang Kristian ke, tujuan sama je lah. Tujuan pitih, tujuan pangkat, tujuan orang puji, tujuan jawatan, barang sama. Dulu dengan kediam. Cuma sama ada sampai tahap kafir ataupun tak sampai tahap kafir. Berlaku penyelewengan lah kadang-kadang. Tapi sama ada penyelewengan itu, kesesatan itu sampai ke peringkat kufur ataupun tidak. Seterusnya masyarakat Parsi. Parsi menjadi kuasa besar dunia di samping Rom kerana tamadun kebendaan yang berjaya dicapainya. Namun ia juga menjadi medan kepada falsafah-falsafah karut yang mengajar manusia bersifat binatang. Antaranya ajaran Zoroaster. Ajaran ini mengharuskan perkahwinan dengan kaum keluarga yang diharamkan berkahwin dengannya, seperti ibu, anak dan saudara perempuan sendiri, maknanya adik-beradik sendiri. Jadi apabila manusia ni dia menyeleweng daripada fitrah, agama langit ni, agama wahyu ni dipanggil agama fitrah, agama suci, agama bersih, agama comel, al-hanif, agama comel, agama yang adil. Jadi apabila kita lari daripada agama ni, bila tinggal agama, dia akan cari sesuatu yang lain untuk menjadi tempat tempat tukar dia. Maka berlakulah orang ni selaweng kat ni, orang ni selaweng kat ni. Ada orang selaweng kat akidah, ada orang selaweng kat fiqh, ada orang selaweng kat tasawuf, ada orang selaweng kat politik. Macam-macam lah berlaku penyelewengan. Jadi sebab tu maknanya kita orang Islam ni sentiasa turut Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kepahaman as-salafus salih. Turut Al-Quran, turut Quran lah. Semua orang sesat pun baca Quran juga, baca dalil juga. Tetapi pemahaman mestilah melalui as-salafus salih. 3 kurun yang awal. Maknanya mereka ni adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat mereka sebagai contoh yang terbaik. Maharaja Yazdajir yang memerintah pada abad ke-5 berkahwin dengan putrinya sendiri, kahwin dengan anaknya sendiri. Di samping itu muncul ajaran Mazdak yang menghalalkan segala harta
harta dan perempuan tanpa ada batasan sempadan. Jadi macam-macamlah berlaku dalam dunia ni, macam-macam berlaku apabila ikut hawa nafsu, ikut turut nafsu, ikut iblis, maka macam-macam berlaku. Macam-macam. Maharaja Parsi pula masing-masing mendakwa dalam dirinya mengalir darah Tuhan pula. Maharaja Parsi kata mendakwa dirinya ada mengalir darah Tuhan. Peliklah, kita kata pelik, tapi apabila sesak ni macam-macam boleh berlaku. Sehubungan itu rakyat perlu menyucikan mereka, tidak ubah bagaikan Tuhan. Ni buat macam Tuhan pula. Kita ni, zaman kita ni ada orang mengaku Tuhan, Tuhan langit, mengaku Nabi, mengaku Imam Mahdi, mengaku wali, macam-macam, mengaku jumpa Nabi. Jadi begitulah maknanya apabila ramah ni, apabila kita ni ramah, macam-macam peseng lah. Macam-macam peseng, macam-macam sesak pun macam-macam cara juga. Rakyat juga mesti memuja mereka dan menganggap apa-apa yang dilakukan adalah kebaikan dan kemuliaan. Semua rakyat dikehendaki memberikan ketaatan yang mutlak kepada raja sebagaimana yang diberikan kepada Tuhan. Ialah manusia kita ni kalau ikut, memanglah kita pun nak jadi Tuhan. Tok Ni Aziz gambar dulu, kita pun nak jadi Tuhan, tapi tidak boleh jadi Tuhan. Kita tak boleh jadi Tuhan maknanya. Jadi nak tak boleh jadi Tuhan, nak buat lagu mana? Kena ikut Tuhan lah apabila nak jadi Tuhan. Tapi apabila manusia tidak ada batasan, tak ada batasan, dia buat seperti dia banyak, tubuh dia segar, orang ramai taat ke dia, puji dia, puja dia, akhirnya bawalah sebagaimana yang berlaku kepada Maharaja Parsi ini. Masyarakat Parsi juga mengamalkan agama Majusi yang mengajar menyembah api. Padahal berdasarkan sejarah, mereka juga pada awalnya mengabdikan diri kepada Allah dan berada di landasan tauhid. Namun selepas berlalu masa yang panjang, mereka membelakangi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mula mari rosak ni asal mari ikut molek dulu lah. Mari ikut molek dulu, lepas tu dia gali, kau dawah. Kau gali, kau dawah, kau jauh. Kau sesak. Asalnya mungkin sesak tak jadi sampai kufur. Lama-lama dia jadi kufur. Dan begitulah maknanya kita ni jadi pusingan. Pusingan semua sehinggalah berlakunya kiamat. Allah menguji kita. Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah jadi kita ni untuk menguji kita ni, siapakah di antara kita ni ahsanu amala, orang yang paling baik amalan dia. Paling baik amalan dia. Jadi amalan kita ni hak baiknya ialah turut apa yang Allah ajar dan Nabi ajar. Turut betul gitu maknanya. Kalau ibadahnya sama, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu macam kamu lihat aku semayang. Cuma Imam Syafi'i kebetulannya dia melihat riwayat-riwayat cara yang ditengok. Tapi ambil daripada sanad Nabi. Ada yang ambil daripada Imam Abu Hanifah. Ada cara dia dengan sanad dia. Yang penting mereka ni melihat. Asalnya sanad tu sahabat melihat Nabi SAW semayang. Jadi kita buat ni berdasarkan kepada sanad. Lepas pada tu kita kena ikhlas. Lepas ikhlas kita tak boleh ada riak. Jadi begitulah maknanya kita dengan Allah ni nak buat hak paling betul. Jadi nak cari hak paling betul ni kita cari semua. Tak dengar ustaz ni mengajar, kita tak dengar atas orang.
Kita tak dengar atas seorang ulama, atas seorang tokoh, atas seorang ustaz dak. Kita dengar dia. Kita dengar orang ni, kita dengar orang ni. Kita nak cari yang betul mengikut kemampuan kita. Kita pun tak pandai juga. Setakat ilmu yang ada pada kita, setakat otak cerdik yang ada pada kita. Kita dengar yang ni, kita dengar yang ni. Tujuan dengar ni kita nak betul. Kita nak betul. Jadi bila kita nak betul ni, kita cari, kita usaha. Kalau kita tak cari, pakai biar gitu, dia tak mari. Quran pun tak mari jumpa kita. Hadis pun tak mari jumpa kita. Guru-guru tak mari jumpa kita. Jadi kita yang dicari. Sebab tu Imam Malik kata ke raja di zaman dia, apabila raja nak suruh mari, Imam Malik mari mengajar rumah dia, anak dia kata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu ni kena mari, bukan dia mari. Jadi maknanya orang kena carilah, kita kena cari. Kita kena cari, tujuan cari tu kita nak betul. Nak betul. Orang ni bawa pesen ni, orang ni bawa pesen ni, kita nak tengok mana yang lebih betul, yang lebih tepat, supaya kita dapat betul. Kalau kita tak jumpa juga, kita cari, kita usaha, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya masyarakat Cina. Masyarakat Cina juga berada dalam kesesatan. Dalam kesesatan. Jadi apabila tinggal Allah, tinggal Rasul-Rasul, dia raba dia cari tu memang sesat. Dulu saya berkawan dengan orang Sabah. Dia kata orang Sabah, apabila tak jumpa agama hak betul ni, pusu bukit pun dia sembah. Pusu bukit tu dia sembah. Pokok-pokok kayu hak besar-besar tu, hak yang warna pelak tu, dia sembah. Dia jumpa hak pelak, dia sembah. Orang India pun gitu kok kadang-kadang. Lembu pun dia sembah. Kawan saya orang Algeria pernah duduk di singgah je, duduk di hotel di India tu. Dia tengok kawan ni comel, tinggi, molek, dan lagi je sembah tu. Jadi maknanya gitu cara. Saya tengok sekali di Mekah, Tok Imam Mekah sudah semayang apa gitu gini, sebab zikir, dia larilah askar. Jadi dia nak mari salam tahun 89 saya pergi. Dia kerja tu imam, poli ada, dia salam tak boleh dah kok belakang. Dia sapuh belakang, cium tangan. Jadi kadang-kadang maknanya manusia ni dia ada perasaan, kepercayaan tu. Jadi masyarakat Cina juga berada dalam kesesatan. Orang Arab ke, orang Afrika ke, kalau dah ambil Islam ni, dah ambil agama Allah, memang sesat. Ajaran Buddha, Lotus ke apa nama, dan Confucius menjadi agama yang dianuti oleh mereka. Pelik yang nama. Ajarannya terpesong daripada ajaran tauhid yang sebenar. Hak tukang bawa ni ada. Dia tak jadi saja gitu, ada orang ajar, ada orang yang bawa maknanya. Macam dulu orang tahu acok kan, orang nak tanam padi tahu acok, ada orang ajar. Tahu acok masa tu, Tok Bila pun tahu acok, Tok Imam pun tahu acok masa tu. Orang ngaji kitab pun tahu acok juga masa tu, jadi kepahaman masa tu. Kalau tak ada semua maklumat sebenar, mungkin Allah maaf lah. Tapi yang jadi orang ikut tok nenek tu pasal ada orang ajar. Apabila bawa jenazah, nyuruh ke bawah, ada juga. Orang agama juga ada. Apabila sudah akad jenazah, dia kata semayang temang jenazah, temang mayat. Semayang temang mayat. Jadi benda tu orang ajar. Jadi kalau orang ajar tu, orang agama yang ajar. Jadi dia ikut je lah. Ia mengajar menyembah sesama makhluk. Meskipun masyarakat Cina mempunyai tamadun yang tinggi. Cina ni awal tamadun dia. Mesir, Yaman, India, Cina ni awal. Mereka ni tamadun maju awal dah. Zaman Nabi mari tu hebat dah. Kalau Yaman tu boleh keluar baju molek-molek dah. Masa tu. Negara Cina tu hebat dah. Mesir tu hebat dah. Di zaman Nabi Yusuf dah lagi.
namun mereka jauh daripada agama Allah. Mereka tidak mendapat petunjuk yang sebenar. Jadi manusia ni kalau cerdik lagu mana pun, cerdik lagu mana pun, you pandai awak rumah, comel, awak elektrik sekalipun, tapi kalau cari Tuhan, you cari dengan otak dia, tak jumpa. Cari agama dengan otak dia, tak jumpa. You buat lapu jadi molek. Kalau kita tengok comel molek, kipas comel molek, rumah comel molek. Tapi apabila dibuat agama sendiri, tak comel. Akak cari tak jumpa. Buat agama tak comel. Buat penyembahan jadi tak comel. Buat duniawi dia reka comel. Buat agama kalau dia reka jadi tak comel juga. Masyarakat Cina tidak boleh menjadi contoh dalam membetulkan segala aspek kehidupan manusia. Tak boleh. Maknanya apabila agama, cari Allah, cari Tuhan dengan otak cerdik, tak jadi. Tak jadi. Masyarakat India, Tuan Guru Haji Abdul Hadi menukilkan pandangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadawi, ulama dari India, juga mengalami keruntuhan akhlak dan masyarakat. Malahan mereka menyebarkan keruntuhan tersebut ke negeri-negeri jirannya. Masyarakatnya yang beragama Hindu mempunyai berbagai-bagai tuhan dan lapisan-lapisan tertentu dalam masyarakat. Pada abad ke-6, berdasarkan apa yang tercatat dalam Wida, jumlah tuhan yang diada-adakan oleh mereka terlalu ramai tuhan dia. Mereka juga menambahnya dari masa ke semasa. Tambah pula. Ni India punya. India ni dah lah ramai dah tuhan, tambah lagi. Semasa ke semasa tambah. Apabila setiap perkara yang dianggap menarik, siapa sungguh? Saya kata tadi, kawan saya orang Algeria cerita, dia kata dia pun dia sembah juga. Tubik daripada hotel, dia tengok Allah tinggi molek, mungkin kasar molek ni, dah rajin tengok ni, dia mari sembah. Orang apa dia Algeria beritahu ke saya. Jadi dia kata ni, apabila setiap perkara yang dia anggap menarik dilantik menjadi Tuhan, perkara itu termasuk juga binatang yang tidak berakal. Macam lembu tu. Lembu tu dia comel. Tanduknya ada. Apa dia tahi pula boleh buat rumah. Dia ganti seming zaman-zaman dulu. Boleh buat kayu api. Kalau bakar rebus air kopi pun sedap. Ustaz Mak Ali dulu, Ustaz Mak Ali Janggut yang mengajar saya dulu. Ustaz Mak Ali mungkin ramai orang kenal kot. Ustaz Mak Ali Janggut Mubah Patah yang ngaji India lama juga. Dia beritahu saya, dia kata kalau kita rebus air kopi tu dengan kayu api hok buat daripada tahi tu, lain dia kata. Sedap nak banding dengan api gas ni. Jadi yang tidak berakal, binatang tak berakal, patung-patung, pemimpin dan pahlawan. Ya sungguh. Pemimpin, tokoh-tokoh besar, orang hebat, pahlawan, ia sembah buat Tuhan juga. Ia juga diselimuti dengan berbagai-bagai adat dan khurafat yang menjadi amalan masyarakat, industri, pertukangan dan pemahatan patung mendapat tempat yang begitu besar yang laris sekali pada pertengahan abad ke-6 dan ke-7 Masihi. Jadi maknanya masyarakat India juga berhadapan dengan kesesatan ini, menjadikan tuhan-tuhan ni banyak. Dan tuhan-tuhan baru pun ada juga. Jadi maknanya manusia ni dia memang ada perasaan, kepercayaan ada Tuhan ni. Hak asal dah ada. Sebab tu Syekh Abdul Majid Zandani, seorang ulama Yaman, dia kata di mana saja kalau kita pergi, miskin lagu mana pun, walaupun maknanya miskin, susah apa pun, tempat ibadat mesti ada.
Tempat nyembah ada maknanya. Jadi maknanya benda tu dah ada kepercayaan asal. Cuma apabila dia cari dengan akal dia, jadi pelik lah, jadi bodoh lah maknanya. Barang tu kena cari dengan wahyu. Barang tu kena cari dengan utusan Allah. Sebab tu agama ni, kita hari ni apabila sebut benda tu keagamaan, benda keagamaan, maka kita kena berlapik, bersandar kepada dalil Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ambil hak asal, kena ambil hak wahyu. Kita tak boleh reka sendiri pula maknanya. Ditambah-tambah reka sendiri, dikurang, dibuang, ditambah. Tak. Kena ambil hak asal. Apabila kita makin jauh, tu dia panggil tajdid kadang-kadang. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah fi kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha aw kama qala." Sesungguhnya Allah sentiasa membangkitkan pada setiap 100 tahun orang yang membaharui agama ni. Dia boleh lari jadi bid'ah parah dah, semula. Boleh jadi khurafat dah, semula. Jadi Allah Ta'ala lahirlah ulama-ulama yang mujaddid. Nabi tak ada dah, Nabi wafat tak ada dah, Nabi penyudah dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya ni ulama ramah, tapi bukan semua warasatul anbiya. Ulama ramalah. Apabila mengaji, ramalah jadi ulama. Orang panggil al-ustaz. Li Arak tu sebut al-ustaz, profesor. Kat kita ustaz ni tak jadi ulama mana? Nak maknanya besar. Al-ustaz ni besar. Setengah-setengah negara tu dia nama-nama ni dia berbeza. Setengah tempat ustaz tu besar. Jadi ramalah. Apabila ramah, orang mengaji ramah. Di Yaman pun ramah, di Mesir pun ramah, di Syria pun ramah, Malaysia pun ramah. Tapi warasatul anbiya tu bukan semua dapat warasatul anbiya. Warasatul anbiya ni mereka yang bawa ajaran Nabi yang betul. Tidak ambil hadis-hadis palsu, dia dah ambil cerita-cerita dongeng, dak bawa reka-rekaan dalam agama. Warasatu tu waris pesaka Nabi. Pesaka Nabi ni hak betul lah, hak comel lah. Dia bawa Islam tu hak comel, hak ada takwa dia, hak ada kebenaran dia. Jadi sebab tu saya kata tadi, kita kena pilih pula. Kalau Nabi ni tak payah pilih dah. Nabi ni dia seorang je. Kalau ada dua macam Nabi Musa dengan Harun pun, dua Nabi tu boleh ambil belaka. Kalau Nabi ni memang betul belaka. Tapi apabila ulama, dia macam kita juga. Ada nak kereta besar, nak makan sedap, dia nak rumah besar, nak tanah luas, nak piti banyak, nak mewah. Ada belaka barang-barang tu. Malaikat mereka yang jagalah. Kalau dia jaga, dia kawal, dia tak ikut hawa nafsu tu, dia warak, dia rendah diri, dia zuhud, dia sentiasa bertakwa kepada Allah. Dia jadilah ulama warasatul anbiya. Dia usahalah makna memperbetulkan keadaan. Dia bawalah maknanya pemikiran yang betul, aliran yang betul, pemahaman yang betul. Kerana mereka ni takut kepada Allah. Ulama-ulama ni sebenarnya mereka lah yang sepatutnya takut kepada Allah. Pasal dia lebih kenal Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian akidah yang betul, melalui fiqh yang betul. Maka mereka lah yang sepatutnya. Jadi maknanya kita baca tajuk-tajuk ni tujuannya ialah untuk kita faham cerita-cerita lama dan kita nak padu dengan keadaan semasa kita, dan supaya kita tidak jadi macam mereka ni, menyeleweng daripada agama awam, agama asal, dan menyeleweng daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka ni dalam cerita ni
Ramanya asalnya moleh menyeleweng. Nabi wafat menyeleweng. Jadi kita ni begitu juga. Sentiasa maknanya usaha kita ni nak ikut, nak turut hak macam Nabi. Hak macam Nabi. Hak tukang bawa cerita ni ramah. Kadang-kadang cerita dia dah habis. Kadang-kadang cerita dia melebihi pula. Kadang-kadang cerita tu menyeleweng. Tapi cok Islam belaka. Hak ni cok Islam, hak ni cok Islam, hak ni cok Islam. Maka kita dengar ada kelainan. Kita dengar ada kelainan. Tapi oleh kerana dah Tuhan beri akal kita ada kawan-kawan, kita boleh bincang, kita boleh fikir, kita tengok, kita perhati, kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah. Nabi SAW ajar doa kepada kita, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahlah ilmu kepadaku. Maksudnya tambah ilmu ni ilmu yang benar. Jadi kalau Nabi SAW berdoa dengan doa ini, maka kita ni terlebihlah, khususnya kita berada di akhir zaman ni, hari-hari kena doa ni. Hari-hari berdoa ni pula jangan main lepas mayang aja. Kita kadang-kadang banyak tiru adat, banyak ikut adat. Adat ni lepas mayang lah. Adat kita ni lepas mayang. Jadi kalau boleh kita ni dah. Dan sebab tu doa-doa Nabi pendek-pendek je. Doa Nabi pendek-pendek je. Tujuan pendek tu supaya acak dan supaya fokus. Dok gaul habis, gaul dok tahu kat mana jadi. Kita minta tu jadi dok rasa jelira. Habis kita bilang. Satu. Yang kedua pula kadang-kadang kok bahasa Arab pula kita tak faham. Jadi kalau kita tak faham, ambil kok Melayu. Tapi kalau pendek macam tadi, rasanya mudah faham. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahlah ilmu kepada aku. Kita minta, maknanya. Kita orang awam ke, kita jadi ustaz ke, orang biasa ke, amalkan. Rabbi zidni ilma. Hak Nabi sendiri aja. Nak banding hak tok guru aja, hak ustaz aja, lebih baik, sangat baiklah, terbaiklah pilih hak Nabi SAW. Sebab tu ulama kata doa ni yang pertama yang terbaik daripada Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa pendek juga. Doa yang diajar dalam Quran nombor 1 kelas A. Nombor 2 yang ada dalam hadis-hadis. Banyak juga kadang-kadang orang doa amal, kadang mesej saya tanya, ni doa ni zikir ni gini, tok guru dia ajar begini, tok guru kepada tok guru. Jadi kadang-kadang dah ambil daripada Nabi SAW. Kita nak jadi kekasih Allah, kekasih Nabi SAW, antara tandanya kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Khususnya dalam bab cari ilmu, tambah ilmu. Kita nak ilmu yang betul ni, kita baca doa tadi, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilma. Ilmu-ilmu yang banyak, yang betul. Ilmu-ilmu ni yang kita minta ni hak betul maknanya. Semoga kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.